Selamat malam. Habislah kali ini, kata netizen. Ini apabila SPRM umumkan Perdana Menteri yang dahulu, Menteri Keuangan dahulu, yang terbabit kes Spanco akan disiasat. Itu sebabnya ramai netizen kata, habislah kali ini. Semua yang terbabit dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat, membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Spanco Sendirian Berhad Spanco sejak syarikat berkenan beroperasi pada tahun 1990-an akan dipanggil bagi membantu siasatan yang pastinya Perdana Menteri, Menteri Keuangan pada waktu itu bukan Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, tetapi anda tahu siapa Perdana Menteri pada waktu itu atau waktu selepas itu. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, ia termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Beliau berkata, keterangan daripada semua yang terbabit itu perlu bagi melengkapkan siasatan kes berkenaan. Kita akan panggil sesiapa sahaja yang membuat keputusan pada masa itu yang memutuskan untuk memberi projek kepada Spanco. Kita lihat sejarah penubuhan syarikat itu pada 1998 atau 1999. Jadi, sesiapa saja yang terbabit ketika itu termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan akan dipanggil untuk rekod kenyataan dan mengetahui apa yang mereka tahu berkenaan kes, katanya pada sidang media selepas program Cakna Rasuah bersama pengamal media di Sarawak di sini hari ini. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spanco hanya merugikan negara. Anwar berkata, beliau tahu kontrak terbabit juga tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenan dan beliau tegas terhadap Spanco itu sejak menjadi Menteri Keuangan. Berita harian sebelum ini melaporkan SPRM menyiasat sebuah syarikat yang memperoleh kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Difahamkan, SPRM sudah merakamkan keterangan beberapa saksi penting termasuk daripada agensi kerajaan dan individu daripada syarikat terbabit yang sebelum ini memperoleh kontrak membekal serta menguruskan flat kenderaan bernilai RM4.5 bilion. SPRM sebelum ini juga menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia lingkungan 70-an serta merampas dokumen berkaitan keuangan bagi membantu siasatan yang menyebabkan pembekuan akaun bank seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri bernilai puluhan juta ringgit. Azam berkata, ketika ini tiada pendakwaan dijalankan kerana pihaknya masih dalam peringkat awal. Siasatan dan pegawai penyiasat masih memeriksa fakta kes. Isu ini yang dilaporkan kepada SPRM ialah apabila terjadi pertikaian selepas pembatalan kontrak pada satu syarikat, macam mana pula Spanco dapat kontrak dari dulu hingga sekarang? Itu fokus siasatan sekarang. Kita sudah memanggil lebih 20 individu dan juga sudah membekukan kira-kira 80 akaun syarikat serta individu berkaitan dengan kes itu, katanya lagi. Sebelum itu, Anwar Ibrahim melalui kenyataan media mengatakan bahawa Spanco hanya merugikan negara. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan besar daripada netizen pada malam ini ialah siapa Perdana Menteri
yang terlibat dengan keputusan Smangko dan siapa Menteri Keuangan pada waktu itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Lebih baik Najib manfaatkan masa dalam penjara untuk muhasabah diri, bertaubat. Dipetik dari BH Online. Ahli Parlimen Gelugur Ramkalpal Singh enggan melayan cabaran debat terbuka yang dibuat pengendali akaun Facebook bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang disifatkannya sekadar mencari publicity murahan untuk kekal relevan. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu menegaskan tiada guna beliau berurusan dengan Najib dalam isu berkenan kerana yang menjadi asas adalah majoriti pertimbangan dalam permohonan digunapakai selain lembaga pengampunan juga mengekalkan sabitannya. Beliau berkata, sebarang perdebatan sama ada dengan beliau atau sesiapa sahaja tidak akan mengubah fakta bahawa Najib kekal sebagai banduan dan sabitannya adalah salah dan selamat. Jelas sekali Najib ingin menggunakan saya untuk kekal relevan dengan mencabar saya. Dalam perbahasan ini, saya tidak akan membiarkan diri saya dipergunakan dengan aksi publicity murahan, kata beliau lagi. Kasihan melihat Najib dalam keadaan terdesak. Mungkin lebih baik dia memanfaatkan masa di penjara dengan bermuhasabah diri dan bertaubat, katanya lagi. Ramkalpal berkata, sesiapa saja yang mengendalikan akaun media sosial itu, hatta Najib sendiri wajar berhenti mengeluarkan cabaran berdebat secara terbuka dengan mana-mana pihak kerana tindakan itu tidak akan mengubah nasib diri bekas Perdana Menteri itu. Dalam apa juga keadaan, saya menganggap catatan Facebook itu diarahkan oleh Najib. Setahu saya, tiada seorang pun dari pihak Najib menghubungi saya. Oleh itu, ia adalah membuang masa untuk menyahut cabaran yang tidak masuk akal, katanya lagi. Semalam, wakil kepada Najib mencabar mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu untuk berdebat secara terbuka berkaitan kes SRC internasional. Perkara itu disuarakan menerusi satu hantaran di Facebook Najib. Dengan cabaran itu ditujukan kepada ahli Parlimen Bukit Gelugur Ramkalpal Singh secara khusus. Jika Ramkalpal Singh menolak, pembenci lain seperti Tony Pua dan Mohamed Hanifah Maidin boleh menggantikannya, kata pengendali akaun itu. Jumaat lalu Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak tahun 2022 sekaligus menyaksikannya bakal dibebaskan pada 23 Ogos tahun 2028. Selain tarikh pembebasan awal itu, urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Najib dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Namun sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh penjara bagi Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos 2029. Keputusan diskaun hukuman yang diberikan kepada Najib itu mengundang reaksi yang pelbagai daripada pelbagai pihak, terutama dalam kalangan pemimpin parti UMNO, PKR dan DAP yang ketika ini
bekerja sama membentuk kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.